Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 19 Jun bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama pagi ini, JKM siasat dakwaan penderaan di pusat jagaan warga emas yang tular. 110 penuntut kuis dikejarkan ke hospital akibat keracunan makanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 110 penuntut Kolej Universiti Islam Selangor Kuis dikejarkan ke Hospital Serdang selepas muntah dan sakit perut dipercayai mengalami keracunan makanan. Semua penuntut membabitkan 90 wanita dan 20 lelaki itu menjalani program orientasi bagi kemasukan peringkat diploma dan ijazah semester pertama Kolej Universiti berkenaan. Jurucakap kuis berkata selepas solat maghrib hari keempat program malam tadi, ramai penuntut mengadu sakit perut dan muntah-muntah menyebabkan pengurusan kuis membawa mereka ke Hospital Serdang. Penuntut yang sakit menikmati makan malam nasi putih belau ayam kurma dan sayur sekitar jam 6.30 petang hingga 7 malam. Tambahnya, kemungkinan masakan itu menjadi punca keracunan berkenaan. Ada juga penuntut memberitahu lauk ayam kicap yang dimakan pada waktu tengah hari sedikit berbau, namun mereka tidak mengesyaki juadah itu tercemar. Kuis mengambil tempahan penyediaan makanan dari luar kampus untuk minggu orientasi tersebut. Semua penuntut terbabit dibenarkan pulang ke kampus selepas menerima rawatan. Empat bekas pekerja sebuah pusat jagaan warga emas di Seremban tampil menceritakan kejadian sebenar berhubung isu dera di kalangan penghuninya. Menurut mereka, isu yang tular di media sosial itu adalah benar dan kejadian berlaku sejak 3 tahun lalu. Mereka yang ditemui secara berkumpulan mengakui menyaksikan sendiri kejadian itu. Kata mereka, warga emas di pusat jagaan itu dipaksa minum air kencing, makan cili dan diberi ubat tidur secara berlebihan. Menurut salah seorang daripada mereka yang hanya mahu dikenali sebagai Faizal, dia menyaksikan sendiri kejadian penghuni rumah itu didera secara fizikal dan mereka tidak diberi makan. Katanya penghuni terbabit juga pernah mengadu kepada anak-anak mereka bahawa mereka didera dan dipukul, namun anak-anak mereka tidak percaya. Situasi itu mengakibatkan mereka menjadi trauma. Ada juga mengadu dengan anak-anak, kalau anak-anak macam tak percaya ke apa. Sekarang dia jadi trauma. Disebabkan benda itu dia akan jadi trauma. Mereka kan masa diamlah dia telah benda itu makan. Ada juga dia cerita kadang tu. Tapi kata kita pasal sabarlah. Kadang dia menangis. Bila kita nak balik kerja dia akan nangis. Dia tak payah balik lah. Sementara itu, menurut seorang lagi bekas pekerja, Dila, juga bukan nama sebenar, dia tampil menceritakan kejadian itu adalah untuk membela nasib warga emas di pusat jagaan berkenaan. Dia juga berharap kejadian penderaan itu tidak berlaku lagi. Bagi saya nak nasib warga emas sana terbela lah, sebab saya sendiri ada mak ayah kan. Kita pun takut kalau mak ayah kita jadi benda yang sama. So, benda ni saya dah cuba berbincang dengan dia secara elok. Dia tak pernah nak layan cakap kita. Dan bila jadi macam ni, nak tidur lagi balik. Dan kita tampil lah untuk selamatkan orang warga emas sana. Menurut Dila dan rakan-rakannya, mereka juga telah membuat laporan polis berhubung kejadian itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban 2 dan Ibu Pejabat Polis Kontingen Seremban. Maklumat yang tular di laman sosial Facebook sejak 2 hari lalu itu turut mendakwa sekurang-kurangnya 10 warga emas dikatakan sudah meninggal dunia akibat tindakan kejam penyelia wanita berkenaan. Semasa tinjauan kami di pusat jagaan warga emas itu semalam, beberapa pegawai dipercayai dari Kementerian Kesihatan dan pihak polis dirakam ke premis berkenaan. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan JKMN memandang serius isu penderaan dan pengabaian warga emas yang tular itu. Pihaknya sedang menjalankan siasatan terhadap pusat jagaan terbabit. Dalam satu kenyataan, JKMN berkata lawatan dan siasatan telah dilakukan pada 10.30 malam Isnin lalu dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya akan diambil sekiranya pusat tersebut tidak mematuhi peruntukan Akta Pusat Jagaan 1993. JKM turut menjalankan siasatan secara dalaman
berkenaan dan sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa. Bagi menjaga nama baik jabatan dan perkhidmatan awam juga, pihaknya tidak teragak-agak mengambil tindakan perundangan ke atas individu yang menularkan kes itu jika apa yang disebarkan mengenai kaki tangan JKM tidak benar. Terdahulu, pemilik pusat jagaan berkenaan menafikan dakwaan itu dan menegaskan dia dan pekerjanya melaksanakan tugas mengikut prosedur yang ditetapkan. 4 lelaki maut dan seorang buta akibat meminum arak seludup yang disyaki mengandungi bahan kimia beracun jenis metanol di Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, mangsa yang maut ialah seorang lelaki tempatan dan 3 lelaki warga asing masing-masing dari India, Nepal dan Pakistan berusia antara 30 hingga 36 tahun. Siasatan awal kita mendapati bahawa mangsa telah minum arak jenis dipercayai daripada jenis Milodia yang mengandungi bahan kimia beracun jenis metanol yang dibeli di pasaran tempatan. Postmortem akan dijalankan oleh pihak hospital dan kesemua mangsa yang meninggal dunia akan dibuat postmortem. Kita bagi tujuannya adalah bagi mengetahui punca kematian. Menurut Datuk Muhammad Khalil, semua arak yang dirampas akan dihantar ke Jabatan Kimia bagi mengenal pasti kandungannya. Polis telah menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat kes itu dan telah membuat beberapa serbuan selepas mengenal pasti premis yang menjual samsu haram sekitar negeri itu. Hasil serbuan, polis menahan 9 lelaki berumur 25 hingga 44 tahun bagi membantu siasatan. Ini termasuk 4 warga tempatan dan 5 warga Indonesia di daerah Kulai, Seri Alam dan Johor Bahru Selatan. Mahkamah Tinggi Sivil Johor Bahru mengarahkan pengarah tanah dan galian PTG Johor berbincang dengan 51 masyarakat orang asli Seletar dalam isu pampasan berhubung keputusan kerajaan mengambil tanah mereka di Setulang Laut pada 2010. Hakim Mahkamah Tinggi Si Mi Chun dalam keputusannya berkata rundingan perlu diadakan sebelum sebutan semula kes pada 5 Ogos nanti. Dalam persidangan itu, kumpulan 51 orang asli terbabit diwakili Peguam Tan Poh Lai, manakala pejabat tanah dan galian Johor oleh Suhana Sabian. Dan hari ini kita telah ditetapkan untuk pengurusan kes management. Dan pada hari ini, Mahkamah Yang Arif telah menggalakkan pihak responden, iaitu terutamanya pihak pengarah tanah dan galian, iaitu PTG, supaya merunding dengan pihak plaintiff. Sebab memang perkara mandamus ini adalah satu perkara yang sangat serius. Sekiranya kita berjaya, boleh dikatakan untuk enforcement kita kena penjarakan responden. Menurut Poh Lai, mereka terpaksa membuat permohonan semakan kehakiman mandamus kerana tiada wakil kerajaan negeri mahupun PTG Johor menghubungi plaintiff untuk berunding sebelum ini. Difahamkan sebelum ini pihak PTG Johor hanya menawarkan pampasan sebanyak RM5,000 kepada setiap keluarga masyarakat orang asli yang diarahkan berpindah, walaupun penilaian yang dibuat, tanah itu kini bernilai RM500 bilion. Plaintiff terdiri daripada 51 orang asli Seletar dipindahkan dari perkampungan mereka di Setulang Laut ke kampung orang asli Kuala Masai. Mereka menamakan PTG Negeri Johor, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB dan Ketua Pengarah Hal Ehwal Orang Asli sebagai responden pertama hingga ketiga. Plaintiff mendakwa responden gagal mengambil langkah yang perlu untuk menyelesaikan isu pampasan tanah mengikut perintah yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada 22 September 2010. Mengikut keputusan itu, plaintiff perlu dibayar pampasan mengikut Akta Pengambilan Balik Tanah 1960, iaitu pengambilan balik yang salah di sisi undang-undang, dan pampasan itu perlu ditaksir oleh pentadbir tanah Johor Bahru. Baik, kurang daripada 70% masyarakat orang asli di seluruh negara mengambil suntikan vaksin untuk demam campak. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Weta Murty, kesedaran terhadap keperluan kesihatan itu dalam kalangan masyarakat berkenaan masih di tahap yang rendah. Di seluruh negara, angka sebenarnya kita, the exact figure we don't really have at the moment.
Tapi daripada tinjauan kita di perkampungan ini, kita dapati kurang daripada 70% yang mengambil suntikan vaksinasi. Kesedaran dalam kalangan orang asing masih kurang. Weta berkata demikian ketika diminta mengulas wabak demam campak yang melanda komuniti orang asli suku Batik di Kuala Koh, Gua Musang hingga membabitkan kematian. Beliau ditemui pada majlis ramah mesra pemimpin bersama masyarakat di Tapah Perak. Hadir sama Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ujar Senator Weta, usaha berterusan perlu untuk mendampingi masyarakat itu bagi memenuhi keperluan mereka termasuk dari segi pendidikan. Jelasnya, beliau juga akan mendapatkan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dalam meyakinkan masyarakat itu untuk mengambil suntikan imunisasi. Semalam, Jabatan Kesihatan Kelantan berkata pihaknya akan memberi suntikan vaksin secara menyeluruh bermula minggu ini kepada penduduk sekitar Kuala Koh, terutama orang asli suku Batik yang terdedah dengan wabak demam campak. Kerajaan merancang memperluas kawasan pelabuhan di negara ini bagi menampung keperluan kapasiti yang tinggi masa kini dan akan datang. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata perancangan jangka panjang itu perlu untuk menampung keperluan semasa dan persaingan negara lain yang sedang membina kawasan pelabuhan lebih besar. Jelas beliau, keperluan pelabuhan untuk dibesarkan dan dipertingkatkan termasuk di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor. Ia penting kerana Malaysia mempunyai kelebihan strategik di Selat Melaka iaitu antara laluan paling sibuk di dunia. Sebagai contoh, beliau berkata terdapat keperluan untuk membesarkan PTP yang kini beroperasi mengendalikan 9 juta unit bersamaan 20 kaki TEU setahun. PTP yang ketika ini mampu mengendalikan sehingga 12.5 juta TEU setahun berpotensi untuk mencapai kapasiti hingga 15 juta TEU sekiranya pembesaran pelabuhan dilakukan. Sebab semua perabulan ini adalah daripada pihak swasta, bukan daripada pihak kerajaan. Mereka akan berlabur dalam pembesaran kapasiti pelabuhan ini. Tetapi dalam pihak kerajaan kita perlu memberikan sokongan. Dari segi dasar, dari segi kelulusan, dari segi segala permohonan dan prosedur, kerajaan perlu memainkan peranan. Terdahulu, Loke menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara PTP dan Turbak Tractors Malaysia. Syarikat itu membekalkan traktor pintar tanpa pemandu di pelabuhan berkenaan bagi meningkatkan kecekapan dan menangani masalah kekurangan tenaga pekerja. Agensi kerajaan berkaitan dengan teknologi dan inovasi akan diteliti semula keperluannya. Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata perkara itu akan dibincangkan dengan kementerian dan agensi terbabit bagi mengelakkan pertindahan fungsi. Of course, I think there will be a need for me to sit with the ministers concerned from those ministries, with the agencies as well, to decide how it is we can move forward. Because sometimes there have been complaints that because there are too many agencies, people do not know which agency to approach. And of course, if you have to approach all, then it's also quite tiresome and cumbersome. Tambahnya, kerajaan mempunyai banyak agensi berlainan di pelbagai kementerian tetapi tidak dilihat sebagai badan yang membawa kerajaan ke dalam ekosistem. Kementeriannya merancang untuk membina sebuah sistem atau badan yang akan membina ekosistem bagi menyenangkan orang ramai mengakses. Meskipun bagi sebahagian orang sumbangannya kecil, tetapi kehadiran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM pasti dihargai. Sepanjang sambutan Aidilfitri lalu, anggota APM telah menghulurkan pelbagai bantuan termasuk pengguna jalan raya yang terlibat dalam kemalangan atau berdepan masalah seperti tayar pancit. Ini ada 18. Menurut Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab, sepanjang tempoh 5 hari op bantu yang dilancarkan bermula 2 hari sebelum Aidilfitri lalu, agensi terbabit menerima 322 panggilan kecemasan. Kita telah menangani sebanyak 323 kes. Macam kemalangan maut pun ada masa bertugas tu, kemalangan maut, kemalangan ringan ada 31, kemalangan maut 1, kemalangan ringan 31, kenderaan rosak 195, kenderaan tayar pancit ni motor biasanya 55 dan lalu lintas, kes-kes lalu lintas ni ada 18 dan lain-lain kes ada 23. Jadi
perkhidmatan ni walaupun nampak kecil tapi telah sebenarnya membantulah, terutamanya orang yang dah bersiap nak balik kampung tu, kita dapat membantu jugalah. Katanya seramai 3,500 anggota ditugaskan dalam operasi berkenaan di seluruh negara bagi membantu polis, bomba dan penyelamat serta hospital sepanjang musim perayaan lalu. Semua anggota terbabit membantu pengguna di jalan persekutuan dan negeri membabitkan pelbagai kes kecemasan. Selain kes kecemasan, anggota APM turut membantu pengguna jalan raya yang mengalami kemalangan dan kerosakan kenderaan. Perkhidmatan dihulurkan ialah 16 jam sehari, khususnya pada waktu malam. Bagi menyemarakkan Hari Raya Aidilfitri ini, Kedutaan Besar China di Malaysia tidak ketinggalan mengadakan rumah terbuka Hari Raya. Menurut Duta Besar China ke Malaysia, Bai Tian, penganjuran rumah terbuka itu dapat memaparkan sikap hormatnya terhadap warga Cina beragama Islam di Malaysia. Majlis berlangsung di bangunan Kedutaan China di Kuala Lumpur. Dianggarkan sekitar 600 tetamu hadir memeriahkan rumah terbuka itu yang kali pertama dianjurkan. The reason why we organize this event is to show the respect to Islam, to show our respect to the Muslim friends, to show our friendship and our love to our Muslim friends in Malaysia. Because we think that the cultural values embedded in Ramadan is something similar to the Chinese culture. Loving, sharing, forgiving and being open-minded. Majlis turut dihadiri yang di-Petua Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof. Pelbagai juadah tradisional masyarakat Cina yang halal dihidangkan kepada tetamu. Antaranya makanan tradisional Aidilfitri mereka seperti sanzi dan guzau. It's really fantastic, and the food there is really good, and the interval, the songs, the celebration. Yes, all the stuff is really good, and the people there is really friendly. And because we are invited by our friends there, so this is the first time we attend a celebration and in Malaysia. It's a really great experience for. Sini lagi seronok sikit lah. Kita boleh rasa raya Melayu dengan raya Cina sekali. I feel very happy because as Chinese Muslim, we never celebrate in Chinese embassy. Yeah, this is a very honored invitation. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Pahang kembali mencatat kemenangan apabila membenam PKNP FC 2-0 dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Makmur semalam. Skuad kendalian Dola Saleh itu bangkit mengutip 3 mata selepas terikat tanpa sebarang jaringan menentang Kedah sebelum ini. Ia sekaligus menjarakkan jurang mata dengan Kedah yang berada di tangga ketiga Liga. Skuad Tok Gajah terpaksa menunggu hingga minit ke-20 untuk merobek gawang lawan menerusi jaringan pemain import dari Namibia, Lazarus Kaimbi. Pada minit ke-28, penyerang import PKNP Giancarlo Rodriguez hampir menjaringkan gol penyamaan tetapi berjaya diselamatkan penjaga gol tuan rumah Helmi Eliza Elias. Selang 2 minit, Dixon Nwakame menjaringkan gol kedua untuk memastikan skuad Tok Gajah selesa mendahului. Bersambung babak kedua, skuad bimbingan Abu Bakar Fazim berusaha untuk bertahan bagaimanapun tetap gagal membolosi pertahanan tuan rumah. Pahang kekal di tangga kedua Liga Super dengan 30 mata di belakang pendahulu Johor Darul Takzim yang semakin jauh meninggalkan pesaing lain dengan 40 mata. Sementara itu, di Stadium Shah Alam, Kedah berjaya merampas kedudukan ketiga Liga Super daripada Selangor selepas menewaskan PKNS FC 3-2. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak mengumpul 26 mata selepas 17 perlawanan, 1 mata di depan Selangor yang menghuni tangga keempat. Pada aksi semalam, Kedah hanya memerlukan 10 minit untuk berada di depan hasil jaringan Kapten Badrul Bakhtiar.
PKNS terpaksa menunggu sehingga babak kedua untuk menyamakan kedudukan menerusi kepas Sherman yang menyudahkan sepakan penalti pada minit ke-52. Sherman terus mempamerkan aksi cemerlang meledak gol kedua PKNS pada minit ke-65. Kedudukan itu hanya bertahan 4 minit selepas Kedah berjaya menyamakan kedudukan hasil rembatan jarak jauh Fayat Zulkifli. Rizal Ghazali menyelamatkan Kedah dengan gol ketiga pada masa tambahan. Di Stadium Perak, tuan rumah berjaya memanfaatkan peluang di laman sendiri selepas membenam Terengganu 3-1. Pasukan tuan rumah bermula garang seawal minit ke-15 tetapi tolakan J. Parthiban sekadar singgah di tiang gol lawan. Perak kemudian terpaksa bermain 10 pemain susulan Deshi Marcel dilayangkan kad kuning kedua. Peluang itu dimanfaatkan skuad kendalian Mehmet Durakovic untuk meledak gol pertama menerusi tandukan Syahrul Saad pada minit ke-34. Bersambung babak kedua, Perak terus berada di depan selepas tendangan percuma diambil Nazirul Naim ditanduk Ronaldo pada minit ke-69. Dan Ronaldo meledak jaringan ketiga pada minit ke-77. Berbaki 2 minit perlawanan, Terengganu meraih gol sagu hati menerusi sepakan percuma Thierry Chantabin. Baik, sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat.